Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Sesi tanya jawab pada pagi Sabtu 1 hari bulan 1 tahun 2022. Awal-awal ni tersasa lagi ni. Main 2022 bersamaan dengan 27 Jumadal Ula 1443. Ini adalah merupakan siri yang ke-56 dalam siri tanya jawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada para pendengar sekalian, insya-Allah. Baik. Soalan yang pertama, minta komen tentang kritikan yang disebarkan dalam Facebook, dalam grup WhatsApp terhadap waktu solat Malaysia tak betul. Menarik juga ni. Cuma yang saya sedih lah tuan-tuan, di antara yang ditularkan itu apa benda? Mari kita tengok. Dia kata apa? Sedap juga ayat dia. Orang baca takut. Nih, dia punya tular. Banjir sini, situ sini rancak. Pasal kita makin kufur. Kufur dia bagi tu. Dalam tak perasan majoriti kita solat subuh, padahal belum masuk waktu. Pasal kita jadi pak turut 100% duk ikut kalendar yang depa buat. Pasal kita duk solat ikut waktu dalam phone 100%. Jadi kita tak tahu ambil ilmu falak. Orang yang bercakap ni dia khabar ke tidak? Kan? Orang yang bercakap tu dia sedar ke tak sedar? Ilmu yang kita ambil, yang kita duk kira takwim yang kita kira ni, mari daripada ilmu falak lah tu. Takwim yang kita kira ni mari daripada itu, dia panggil ilmu falak. Dia kira perjalanan bulan, perjalanan matahari. Kemudian mereka buat kesimpulan pukul sekian-sekian. Asalnya solat ni simple je. Tak ada payah mana pun. Allah Nabi SAW sebut, kan, ketika mula-mula Nabi turun daripada Mi'raj, Jibril datang. Dia solat 2 kali. Hari pertama dia solat awal waktu. Hari kedua dia solat di akhir waktu. Contohnya solat zuhur, kan, apabila matahari dah condong sedikit ke barat, dia solat. Esok dia solat di akhir waktu. Maka Jibril kata al-waqtu baina hazain. Waktu tu di antara dua ni yang aku solat ni. Jadi kita kata alhamdulillah, mudah je. Asal dulu tak ada apa orang duduk main kalendar-kalendar ni, memang tak ada. Sebab orang cerdik masa tu. Dia tengok matahari. Zuhur ni bila gelincir matahari, dia tengok, masuk dah zuhur. Tak ada apa-apa dia. Dia tahu. Asar apabila panjang bayang sama panjang tiang. Tiang sama panjang. Asar. Maghrib apabila terbenam matahari. Isya apabila hilang warna merah di langit itu. Dia panggil syafaq. Subuh apabila terbit fajar shadiq. Warna merah melentang gitu di kaki langit. Nampak? Masa tu senang ya orang tengok. Zaman kita hari ni nak tengok banyak bangunan lah, banyak macam-macam dengan cahaya-cahaya lampu yang banyak di sini, jadi payah. Allah Ta'ala hantar mari kita jam, mari takwim, mari apa. Yang saya naknya, saya tak nak hurai panjang di sini. Tuan-tuan boleh baca. Ada kenyataan tulisan dalam pejabat di web, tengok Facebook Jabatan Mufti Negeri Perak, ada cantik. Dan di tempat lain pun ada juga. Anda ingat isu solat subuh ni lama dah. Bukan baru sekat banjir ni. Dulu ada satu kumpulan, dia percaya kepada takwim Isna, dia panggil. Isna ni yang dikira di Amerika. Dia kata subuh kita ni cepat, 16 minit. Jadi buat dia, orang azan subuh, ada duduk makan. Duduk sahur. Kita sudah solat, kita nak solat dah, barulah dia baru berhenti makan. Sebab dia kata lewat 16. Kita kata ginilah, ada kemungkinan kesilapan tu berlaku. Sebab tu baru ya, berapa tahun lepas
kan pihak JAKIM telah ubah daripada solat subuh kita diperlewatkan 8 minit. Ingat tak? Baru je kes tu. Ditukar 8 minit ke depan. Kecuali kita Kelantan 4 minit je. Maknanya panel dulu beza dah dengan orang lain. Orang lain banyak ni dia lebih. Tapi kalau nak kata solat tu tak sah dengan ijtihad yang sedikit itu, siapa perekat dia punya ayat ni kufur dah ni. Kita makin kufur ni. Banjir rancak pasal kita makin kufur tak solat. Kita kata ginilah tuan-tuan, komen saya yang mudahnya. Siapa yang bercakap tu? Seorang bercakap duk sebar habis hak ni yang kita duk percaya ni. Di Malaysia dia ada 14 jabatan mufti. Semuanya ada bagai unit falak. Mereka ni belajar, mereka ilmu, mereka kaji. Kalau rasa tak puas hati, dia kaji balik. Tengok apa yang berlaku pertukaran 8 minit tadi. Tapi kalau kata setengah jam lari ke macam mana, biarlah tuan-tuan dan puan-puan, kita bagilah kepercayaan kepada 14 unit falak di setiap negeri tu. Biarlah mereka yang bersidang. Kalau betul-betul awak tak puas hati, tulis je ke jabat mufti. Tulis je. Jangan tulis di Facebook. Ni dia kata, alhamdulillah ustaz-ustaz pondok dan alim dalam jemaah sudah alert. Jemaah siapa dia ustaz? Tunjuk bukti nama. Pondok mana? Baru senang. Ni tu guru pondok pun. Alhamdulillah kami di Kelantan ni dia panggil Persatuan Pondok Kelantan. Keluar takwim ikut kalendar yang dikeluar oleh pejabat agama ni, oleh pejabat mufti. Pondok mana? Ini. Maknanya kita ni, masyarakat ni dia mudah panik. Sekali orang keluar satu benda, dia percaya dah. Habis. Yang autoriti yang buat kerja lama ni macam tak boleh pakai belakang tu. Hak boleh pakai ni. Hak duk sebar WhatsAppi, tak tahu siapa dia tulis ni. Ini yang kita percaya. Jadi orang panggil sikap kita ni mudah koyak lah. Istilah orang sekarang ni mudah koyak. Sekali terima SMS pelik, jadilah. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan sebaran seperti tak payah disebarkan lah, mencelarukan masyarakat. Orang kata buat serabut lagu ni. Kita duk solatnya kata tak sah pula. Dekat-dekat dengan kufur pula nya bagi. Masya Allah tabarakallah. Mudahnya kita ni. Mudah percaya. Jadi nasihat saya, komen saya ni, kalau tuan tak puas hati tentang waktu solat ni, senang. Setiap negeri ada jabatan palak. Tulis surat, hantar ke pejabat mufti. Pada kajian saya. Kalau kata pondok tu guru mana? Sebut tuan guru mana? Senang. Orang pejabat palak boleh pergi murajaah. Tuan syekh, tuan guru. Teguran tuan guru kita ni berdasar kepada apa? Kami nak belajar. Kami nak semak balik. Mudah ya. Tapi kalau duk main lagu ni, masyarakat pula duk sebar. Banyak saya terima ni. Mula-mula keluar WhatsAppi tentang hampir kufur ni, mula-mula banjir baru ni lah. Ramai orang hantar. Kita nak jawab pun, kita kumpul jawapan lah. Hari ni kita respon bahawa jangan mudah percaya dengan grup-grup WhatsApp yang seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, kita pergi kepada soalan yang kedua. Minta nasihat tentang hukum ikhtilat. Ikhtilat ni bercampur gaul. Dan adab seorang mukmin dan juga mukminah. Islam laki-laki dan wanita di media sosial. Bergurau senda dalam grup WhatsApp dengan lawak lucah. Menghantar emoji gambar perempuan dan lain-lain. Alhamdulillah, ana di antara yang tak berhenti-henti bagi peringatan kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang masalah adab kita di media sosial, di medsos kata orang. Adab kita ni. Sama ada dalam grup kita ni kadang-kadang bercampur, ada laki-laki ada wanita. Maka wajib setiap orang tu tahafuz. Jaga adab, jaga etika, jaga akhlak, jangan duk post benda-benda yang tak baik, kan? Lebih-lebih lagi ada wanita dalam kawasan kita tu. Ataupun tak ada wanita pun tak kira lah. Duk post gambar-gambar orang. Dia panggil emoji apa benda. Dia ambil gambar orang, gambar sungguh tu. Buat kata-kata perli ke, kita kata ini semua karut ni. Kalau gambar kartun lain sikit. Sebab tak ada tuan, dia kartun. Tapi kalau ambil gambar orang, tengok ni kata ambil gambar
geruk lucu, hantar emoji gambar perempuan. Ini semua perbuatan mungkar dan maksiat. Sebab tu kita tak galakkan ikhtilat di alam maya. Ikhtilat mana campur kau laki-laki perempuan di alam maya ni sama juga dengan di luar. Dia boleh menimbulkan fitnah. Grup yang kita ada ni kita kunci semua, tak boleh buat. Boleh terima apa? Boleh terima maklumat saja. Itu pun kalau admin rajin, eloknya diasingkan. Yang ni wanita di sini, laki-laki di sini. Itu lebih baik. Tapi masa tak ada lah nak buat macam tu. Maka kita nasihat kita kepada semua, jagalah adab. Walaupun dalam media sosial, kita jangan ingat malaikat tak masuk dalam grup. Yang kita berani dalam grup-grup ni duk tulis benda pelik-pelik, kita ingat malaikat tak ada dalam tu. Malaikat masuk grup juga. Cuma berapa nombor malaikat saya pun tak tahu. Saya pun tahu berapa nombor malaikat. Tapi dia tahu. Allah sebut dalam Quran, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz yang kita ucap kecuali malaikat raqib atid ada sekali dengan kita. Duduk mencatat apa yang kita buat. Walaupun dalam grup WhatsApp. Naam. Grup WhatsApp ke grup ke apa, semua tu malaikat tulis belaka. Jangan duduk main. Jadi jagalah adab, jaga peraturan. Lebih-lebih lagi ikhtilat laki-laki perempuan ni bahaya. Ada suami yang hantar gambar, dia serik pukul 2 pagi, bini dia duduk main belawai WhatsApp dalam grup yang kawan-kawan. Masa mana dia bangun? Suami tidur, dia bangun berWhatsApp. Bala sungguh zaman kita ini. Kadang-kadang dulu kita rampah telefon anaknya. Ni telefon mak kena rapah juga pasal duduk main grup gini ni. Telefon ayah. Telefon ayah ambil rapah ayah, perang dunia pula kan. Macam-macam lah dunia nak kiamat. Soalan yang ketiga. Apakah hukumnya untuk kita mengingati akan hari kelahiran seorang yang telah meninggal dunia dan menghitung umurnya sedangkan beliau sudah tidak ada di dunia ini? Soalan ni banyak dimensi boleh pergi. Kalau kita tahu tarikh mati orang, untuk contohnya para ulama, dia tulis sebuah kitab Al-Wafi bil Wafayat. Maknanya cerita tarikh kematian tokoh-tokoh ni. Penting tu. Sebab apa penting? Ada orang buat fitnah. Dia kata Tok Syekh ni gini, berdebat dengan orang ni. Kalah dia tu. Kita pun tengok dalam sejarah. Yang kata dua orang berdebat ni memang tak jumpa dalam sejarah. Sebab dia mati 100 tahun sebelum kawan ni beranak. Itu penting. Penipuan tu dapat dibongkar dengan simple je. Tengok tarikh mati. Mudah. Dulu ada orang buat apa ni, sebar dalam grup WhatsApp. Dia kata Abu Anah tu sejak dia balik belajar daripada Madinah duk balah dengan ayah dia. Allahu Akbar. Kata mu cerdik sungguh. Ayah saya meninggal pada tahun 1988 rahimahullah taala. Kita belum pergi lagi masa dia meninggal tu. Macam mana dia balik pada mana duk balah dengan ayah dia? Tengok, nampak sangat. Penting tarikh mati. Tapi soalan ni tak jelas. Untuk apa dia ambil tarikh kematian tu? Untuk apa? Kalau kita duk kira umur ayah kita dah. Ayah kita ni mati tahun 88. Law ni 2000 berapa? 2008 contohnya. 2000 berapa sekarang ni? 22 dah. Berapa puluh tahun dah ayah kita mati. Boleh nak. Kalau sekadar tu tidak jadi masalah lah. Sekadar nak ambil tarikh sejarah boleh. Tapi yang kita bimbangnya, yang saya bimbangnya, setengah anak ni hari-hari duk update tarikh ayah dia ke mak dia mati. Lepas letak gambar, emoji macam-macam. Elak kita bimbang takut dia jadi ratapan. Meratap di atas kematian mak dia tu. Cukuplah. Kalau kita kata setakat 3 hari tu, boleh lagi lah. Tapi kalau sampai dah 3 bulan dah ayah mati duk update lagi. 3 tahun dah ayah mati duk mengungkit lagi. Alah. Jadi kena tengok matlamat lah. Matlamat apa ni. Sebab apa orang tu nak ingat kematian kawan tu. Kalau kita ingat kematian ayah kita mati, kita nak doa kepada dia, kan? Kita sedekah kepada dia, tak ada jadi masalah. Tapi ingat kematian sebab nak dia panggil haul,
nak buat perhimpunan, alah. Jadi kita kena tengok matlamat. Matlamat sebab apa nak ingat tarikh mati. Soalan yang keempat, format berdoa. Dia belajar dalam kitab Al-Azkar kan, kita nak berdoa tu kena mula dengan puji Allah, selawat, doa, selawat, puji Allah. Betul lah tu. Kalau kita nak berdoa selepas tasyahud akhir, sebelum salam, kena ikut format ni juga, kata la. Waktu dalam solat tak perlu ikut format, sebab solat tu bila kita solat Allahu Akbar, itu dia panggil takbiratul ihram. Bila kita dah Allahu Akbar takbiratul ihram, bermakna kita telah hubur dengan Allah Azza wa Jalla. Kita sudah, kalau sesuai lah, kita kata sudah ada connecting kita dengan Allah. Jadi semua dalam solat itu doa. As-solah sendiri itu nama dia doa. Rokok, sujud pun doa juga. Jadi kita nak doa dalam solat tak perlu mula dengan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Allahumma ghfirli lah. Baca je doa apa yang kita nak baca. Dalam sujud, dalam rokok, di akhir solat sebelum salam, itu semua tu dia panggil waktu kita berdoa. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Kan Nabi sebut dalam hadis, tempat yang paling rapat seorang hamba dengan Allah ketika dia sujud. Jadi kita doa, format dia tak payah formal macam di luar solat. Alhamdulillah. Soalan yang kelima, adakah perlu waris melaksanakan wasiat pesanan si mati agar saudara maranya tidak diberitahu akan kematiannya? Saya pun tak tahu. Tak tahu apa matlamat. Kita buat andaian. Ini dia panggil fiqh andaian. Sepatutnya saudara-saudari yang bertanya ni bagi tahu. Sebab apa arwah ni tak bagi tahu? Tak benar kita bagi tahu pada keluarga dia. Dia kadang-kadang gini. Waktu dia sakit, keluarga tak mari ziarah. Adik-beradik tak mari ziarah. Maka dia kecil hati. Kalau aku mati, jangan beritahu pada keluarga. Biarlah aku masuk dalam kubur, mereka tak tengok mayat aku. Ada juga. Jadi kita ni para jemaah sekalian, tak usahlah kita duk main kecil hati macam ni, sebab kita ni nak mati. Bila kita mati, kita perlukan kepada doa. Kita perlukan kepada sahabat-sahabat kita minta ampun. Malam tadi kita dah belajar kitab Riyadhus Salihin. Di antara adabnya, kelebihan ramaikan orang solat jenazah. Ramaikan orang solat jenazah. Sebab kita nak doa mereka. Jadi kalau dia tak bagi kerana dendam, kerana benci, kerana ni, wasiat itu abaikanlah. Boleh je kita beritahu pada orang. Tapi kalaulah tak boleh beritahu sebab unsur-unsur keselamatan, komunis ke apa benda, itu boleh kita sembunyikan. Ada juga orang tak mau beritahu. Dia kata kalau aku mati jangan beritahu kepada bini hak nombor 2, nombor 3 tu. Takut anak-anak dia mari ziarah, kelahi pula dengan bini pertama. Kita kata itu abaikan. Itu wasiat apa macam tu. Anak dia berhak untuk beritahu. Walaupun budak kecil, walaupun baby, dia nak tengok abah dia. Kan? Perjalanan sebelum masuk dalam kubur, kita nak tengok ni lah ayahmu mati dah. Sekarang budak tu tahu, abah mati. Tak ada dalam abah. Nak kata apa? Jadi kita pun tak tahulah apa sebab. Kadang-kadang sebab kelahi. Kalau masalah hati. Jadi kalau benda macam ni tak perlu kita pedulikan dengan wasiat seperti itu. Dia pun sudah mati. Wasiat kerana nak kelahi waktu apa, baiklah orang mari tolong ziarah dia, tolong doakan dia. Mudah-mudahan mereka insaf. Allahu Akbar, mari menangis. Waktu dia sakit kita tak mari. Tak, sibuk sana sini, dia sudah mati. Apa menyesal sekarang? Dan bila dia menyesal, insya-Allah mereka berdoa pun dengan doanya ikhlas terhadap mayat ini. Jangan duk main emosi sangat kat kita hidup ni. Kita kena fikir masa depan yang panjang perjalanan kita tu. Ada juga kadang-kadang orang tu wasiat supaya orang ni solat jenazah dia. Tak apa, tak ada masalah. Kita yakin bahawa ustaz ni warak, ustaz ni ikhlas, kan?
Kalau aku mati minta ustaz ataupun imam tolong solat. Ada. Di kalangan sahabat pun ada buat macam tu. Tapi kalau dia tak ada, orang lain boleh ganti. Jangan potong. Ustaz ni tak ada ni, dia duduk gigi umrah. Dia balik minggu depan. Jadi mayat ni kena tunggu minggu depan lah. Selalu. Soalan yang keenam, hukum ramalan cuaca. Sekarang ni kan banyak kan, pusat kajian cuaca ni duk keluarkan kenyataan pada tarikh sekian akan berlaku hujan, berlaku ribut, berlaku angin kencang, laut bergelora contohnya. Kita kata, adakah ini termasuk dalam ramalan dukun yang dilarang oleh Islam? Seperti ramalan ahli-ahli Tok Bomo, bila orang nak nak buat kenduri ke apa, tak, dia tanya Tok Bomo, Bomo, saya 24 hari bulan 12 tahun ni banjir ke tak? Tok Bomo berasak tengok. Itu dia panggil tak boleh. Itu perdukunan. Bomo rajman bil ghaib, itu tidak dibenarkan. Beza dengan ni, dia panggil dalam bahasa Arab kata nasyru ahwalit taqs. Itu bukan termasuk mendakwa benda ghaib. Sebab apa? Dia panggil ilmu syahadah. Ahli kaji cuaca, dia tengok dengan alat dia, dengan radar dia tu, alat dia. Dia tengok dengan alat dia bahawa angin ni menuju ke sini. Maka lepas tu dia kata ramalan. Ramalan ni bukan macam ramalan Tok Bomo. Cuma dia tak boleh nak bagi tepat. Nak kata tepat 100%. Tak boleh. Macam yang terakhir ni. Ramalan akan berlaku di negeri Kelantan, negeri Pantai Timur ni contohnya pada 30-31. Kan? Contohnya kita kata. Maka sebab dia tengok angin tu akan menuju ke sini. Tapi dia tak boleh bagi tahu juga kampung mana. Tak tahu. Nak ke tepat tak boleh. Cuma dia boleh anggarkan. Itu dia panggil, ulama kata nashru ahwalit taqs laysat min iddia' ilm. Bukan dakwa benda ghaib, bal hiya min ilmil musyahadah. Ilmu nampak dengan alat kita tu. Dia panggil al-aqmar as-sinaiyah, satelit. Satelit dia boleh tengok. Awan ni pusing kok ni. Cuma alat moden ni dia boleh agak berapa banyak air yang dia bawa tu. Dan dia kalau dia hujan berapa peratus dah hilang. Itu ilmu Allah Ta'ala buka kepada hamba-hamba Allah Ta'ala. Jadi dua ilmu ni tak sama. Sebab itulah bila orang tular baru ni kata ulama falak kata. Ulama falak kata hujan akan turun 2 kali ganda lagi gini-gini menyebabkan orang di rumah banjir, takut. Kita kata itu karut lah kata. Jangan duk percaya benda-benda karut macam ni. Jadi kita sekarang ni kalau kita nak percaya, kita tengok kepada apa yang dikeluar oleh pihak Jabatan Kaji Cuaca Malaysia. Biar dia orang yang keluar kenyataan. Orang lain yang keluar ni banyak benda karut. Jadi kita jangan mendahului lah kajian-kajian dia buat oleh pihak jabatan. Itu pun anggaran, agakkan. Nak kata 100% tak mungkin. Ana suka pembaca berita di negeri Arab. Dia bila sampai kepada ahwal taqs, dia panggil ahwal taqs ni apa dia? Cuaca. Laporan cuaca. Dia pun mula dengan bimasyiatillah. Dia mula dengan tu. Bimasyiatillah, dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Dijangka akan berlaku hujan di kawasan ni, panas di sini, ribut di sini. Jadi dia sandarkan kepada ilmu Allah Azza wa Jalla, kepada kehendak Allah Azza wa Jalla. Soalan yang ke-7. Bolehkah kita tulis atau kata-kata begini? Kita ni berasal dari syurga, maka berusahalah untuk kembali ke sana. Kita tu siapa? Kita mari daripada air mani. Jadi kalau kata kita tu asal manusia ni, Nabi tu ayah kita, Nabi Adam, dulu duduk dalam syurga, kemudian turun ke bumi, nak balik syurga balik, itu boleh lah. Macam kita juga, kita ni berasal dari tanah. Mana tanah? Mak ayah awak bukannya tanah orang. Tapi asal kita daripada tanah mana? Tu Adam kita. Betul. Cuma sekarang ni kita panggil bukan dari tanah, dari pati. Makanan yang mari daripada tanah. Mana kalau kita kata asal kita ni daripada syurga, siapa dia? Tu ayah kita duduk syurga, dan dia nak balik semula ke syurga, insya-Allah bagi anaknya tidak ada mahzur
tidak ada larangan. Cuma kita nak kata kita tu siapa? Kena betul lah dulu. Asal tok ayah kita, tok Adam di syurga. Sekarang ni duduk di dunia, kita nak balik semula syurga, kena usahakan. Bolehlah juga dia panggil dengan bahasa yang tahafuz, bahasa yang lebih teliti sikit. Banyak juga kita ni kadang-kadang tidak tepat dengan kehendak syarak contohnya. Kita dari syurga, bila kita pergi syurga? Tok Adam, baik sebutlah asal tok ayah kita di syurga. Sebab tu dalam buku sejarah, lama tak tengok buku ni, sejarah Mekah. Ni kan dalam sejarah Mekah ni saya tulis bila sampai di kenapa nama dia Mina. Nama dia Mina kenapa? Mina tu ambil daripada perkataan Muna, dengan mana cita-cita, harapan. Sebab waktu Tok Adam sampai sini orang tanya, Muna apa Tok Adam? Tamannaitul jannah. Aku duduk di syurga, sekarang turun ke bumi, cita-cita aku nak balik syurga. Boleh macam tu. Wallahu alam. Soalan yang ke-8, adakah situasi banjir membolehkan mangsa banjir untuk solat jamak? Berdasarkan dalil Nabi SAW solat jamak ketika hujan. Menarik juga dia punya soalan. Jadi ada, saya ambil yang paling pendek sekali jawapan mudah. Kalau nak tengok dalam Arak ni panjang, saya tengok dalam tu tanda sini. Jawapan daripada pejabat mufti wilayah ni. Mufti wilayah ni rajin sungguh keluar benda-benda gini. Dia kata mujarab duduk di pusat banjir tak boleh jamak. Sebab kita duduk di pusat banjir, kita duduk situ dah. Solatlah Zuhur, Asar, masuk waktu Asar, masuk waktu Maghrib. Dia kata payah tak ada air hujan banyak lagi tu. Cuma kata di para ulama, kalaulah kita ni musim banjir, kita nak jamak, ada syarat dia. Syarat yang pertama, mestilah dilakukan jamak takdim. Tulis. Syarat yang pertama, dia kena laku jamak takdim. Maknanya kita semaya Zuhur dan Asar selalu. Bukan jamak takhir nak tunggu. Nanti tak semaya Asar lagi, kita pergi jamak di masjid Asar nak. Kena jamak takdim. Yang kedua, mesti lakukan secara solat yang kedua, solat Asar dan Isyak tu yang kedua itu dilakukan secara berjamaah di masjid. Dia gini kaedahnya. Kalau kita nak qiyah kepada hujan tadi, kita duduk di masjid Zuhur. Jadi kita nak balik semula ke sini Asar nanti masyakkah. Kena mengaru air, kena naik perahu, kena apa. Jadi boleh kita jamak ketika itu. Jadi kalau kita kata kita duduk di pusat minahan banjir, tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab kita duduk kumpul situ ya. Payuh ni, nak payuh apa ni duduk. Sambil-sambil tunggu bantuan datang, kita solat je. Lagi banyak solat, lagi baik. Kan? Mudah-mudahan kita dapat bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla, berdoa minta Allah Ta'ala hilangkan air ni cepat. Itu dua. Dan kemudian yang ketiga, mesti lakukan di masjid, tempat berjamaah. Tak boleh buat di rumah. Hujan ni solat jamak di rumah. Jamak apa di rumah? Sama juga tak boleh sama di tempat banjir tadi. Masjid, surau. Kira-kira kita nak pergi tu masyakkah. Macam kita hujan sehari dua ni, tak ada masalah. Kita duduk rumah kita ni, hujan Malaysia tu biasa ya. Yang keempat, tidak boleh jamak melainkan hujan yang membasahi pakaian. Hujan sengoti orang Kelantan kata. Baiklah, itu di antara. Maknanya secara mutlak nak jamak kerana banjir tidak dibenarkan. Tetapi kalau kerana hujan, kerana banjir betul. Tapi kalau kita nak solat berjamaah di masjid, ketika itu dibenarkan, insya-Allah. Soalan yang ke-9. Saya ada wudu. Lepas kita ambil wudu, nak pergi masjid, tengok Allah, kuku panjang. Kita ambil, potong kuku. Ataupun selepas ambil wudu, sambil-sambil duduk baca doa, lepas wudu tengok, panjang pula misal aku ni. Kita ambil gunting, kita andam misal. Tengok rambut atas telinga, kita pun potong.
Adakah wajib kita i'adah ambil wuduk semula sebab ada yang terpotong? Di dalam jawapan ni kata la yajibul wuduk, tak wajib wuduk. Tak wajib kita basuh semula tangan kita, basuh semula misai kita, tak perlu. Sama ada selepas wuduk, setelah sempurna atau belum wuduk, kerana dia bukan termasuk dalam perkara yang membatalkan wuduk, tidak basah. Tapi kalau kita nak basuh kerana nazafah, itu boleh. Jadi kita tak perlu apa? Tak perlu i'adah balik wuduk. Ada orang kata makruh. Yang pentingnya soalan dia ni wajib ke tidak? Jawabnya tak wajib. Kalau nak basuh kan basuh tangan, tak ada, silakan basuh. Soalan yang ke-10, bolehkah kita mendedahkan aib pasangan dengan tujuan memberi pengajaran dan kesedaran? Ayatnya agak sukar. Sebab kecoh baru ni kan sekejap. Di media sosial tentang berlaku isu kecurangan antara suami isteri, satu pasangan. Jadi kita mengatakan dalam Islam ni ada etika dia. Ada etika, mana ada peraturan. Di antaranya yang pertama kita kena ingat, perselisihan dalam rumah tangga berlaku. Setiap pasanganlah menjaga hubungan baik di antara kita. Jangan duduk dedah rahsia tak tu kalu. Kan? Maka dalam hadis pun Nabi kita larang, di antara manusia yang jahat di sisi Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat, ar-rajulu yafdi ila imraatihi. Laki-laki yang buat hubungan dengan isteri dia, isteri dengan suami dia, thumma yanshur, kemudian mereka sebarkan rahsia. Itu di antara perkara yang tidak baik. Cuma kalau kita katalah mereka ini ada masalah berlaku maksiat di antara curang kita kata curang. Suami curang dengan wanita lain, perempuan curang dengan laki-laki lain. Jadi wajib kena tangani masalah ini dengan cara yang baik. Kalau nak report juga, report ke pejabat agama yang boleh ambil tindakan benda tu. Tengok bukti-bukti ada, kita tunjuk situ. Tapi bukan di media sosial. Sebab tidak senang nak tuduh orang berzina, bukan senang. Islam tutup pintu fitnah ni kepada kita. Tutup pintu fitnah. Bahkan siapa dia tuduh orang tanpa bukti, dia kena masuk dalam hukuman qazaf. Qazaf ni hukuman sebab 80 rotan. Sebab menuduh orang tak cukup bukti. Cuma suami, kalau dia ada bukti, dia ada hukum li'an, hukum sumpah. Isteri. Jadi ayat ni kes tu. Mana kesimpulan kita kata, perbuatan menyebarkan, mendedahkan aib pasangan ini adalah merupakan bukan untuk pengajaran, untuk jadi kurang ajar, nama dia macam tu. Pengajaran ni benda lain. Tunjuk orang mari video mari lah. Tak jadi. Buat orang balas dalam media sosial ni berkelahi, ada sokong, ada tak sokong. Orang panggil berserabut habis atas dunia ni sebab masing-masing nak dedahkan apa saja pun. Ni sehari dua ni pula bila mari banjir, pakat duduk dedah pula punca berlaku banjir. Hak tadi punca berlaku banjir sebab solat subuh tak ikut waktu. Ada juga punca berlaku banjir sebab sah tak rapat. Ada juga punca berlaku banjir, dia tunjuk batang-batang kayu. Kayu balok, kayu yang ditebang. Kita kata macam-macam lah. Yang pentingnya kita ikutlah saluran yang benar dalam kita buat apa-apa pendedahan. Jangan jadi spekulasi, jangan jadi batu api dan sebagainya. Jadi nasihat kita lah kepada suami isteri, kalau ada kes yang tak baik, bukan dedah di media sosial, fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Allah Ta'ala ajar dah kepada kita. Jadi sekarang ni hakam kita di mana? Pergi jabat agama. Bawa bukti, tunjuk. Dan mereka ini selalu berkhulwat. Bila? Tarikh sekian-sekian. Biar dia orang tu pergi tangkap. Baru senang. Contohnya isteri pergi report. Kemudian ambil nombor penguat kuasa. Dia tengok suami dia nak naik dengan orang perempuan ni. Sikit-sikit. Bagi nombor kereta, nombor ni. Mu tengok orang ni apa dia nak gimana. Jadi macam-macam lah. Kalau kita nak duduk siar media sosial ni, kita tahu apa kes yang berlaku. Jangan buat
biar gambar berbicara. Itu di antara benda yang merusakkan masyarakat. Soalan yang yang ke-11. Apakah hukum jika seorang terpaksa mencuri makanan akibat darurat seperti banjir? Bahaya betul ni. Hal dalam masyarakat, hal yajuzu lil ja'i an yasrik? Orang lapar mencuri boleh ke tak boleh? Ni jangan buka pintu, ni bahaya ni kata. Sekarang ni ulama sebelum dia jawab soalan, dia kena tengok lapar tu setakat mana. Berapa hari dia tak makan? Mana besar kepala lutut dengan kepala sendiri? Kalau setakat banjir semalam, baru tak makan 1 hari, tak mati lagi. Orang mogok lapar seminggu dalam penjara boleh hidup. Ni awak baru tak makan semalam, pecah kedai orang. Tak. Itu bukan tawabit nak membenarkan. Oh, saya lapar. Berapa hari lapar? Baru 2 hari. Baru 2 hari. Takkan lagi pecah kedai orang lagi. Dan alhamdulillah, kalau setakat 2 hari tuan-tuan, setakat pengalaman kita tengok pengurusan banjir ni, kita tak usah duk carilah agensi tu agensi ni. InsyaAllah akan sampai bantuan dalam masa sedekat. Tapi kalau kita ambil kesempatan, saya tengok gambar orang tular tu pecah kedai yang dia orang ambil tu, bukan ambil makanan pun, ambil rokok. Rokok ni darurat ke? Waktu banjir ni kenyang ke? Jadi banyak benda-benda yang tidak baik. Maka kita mengatakan mencuri, yang dikatakan Sayyidina Umar tak laksanakan hukuman potong tangan pada amul maja'ah, pada tahun kelaparan. Itu lapar sungguh, tak ada makanan dah. Ada orang ni terpaksa kadang-kadang mencuri kerana nak makan sikit. Tapi berapa lama dah dia tak makan? Kalau setakat 2 hari, 3 hari, dakwa dia lapar, kita kata tidak. Itu dawabit yang tak betul. Dawabit yang tak kena. Jadi darurat ni bukan senang kita nak kata, oh tu ada darurat. Bila tak makan? Semalam. Semalam baru darurat. Tunggu dulu. Bergoyang dah kepala lutut ni. Nak berjalan tak boleh dah. Masa tu kebetulan kedai pula ada sebelah. Dia ambil makanan. Ambil makanan. Jangan pergi ambil alat-alat elektrik. Pergi ambil rokok, mainan anak. La. Jadi kita banyak sebenarnya benda-benda macam ni. Kalau salah menangani, orang ambil kesempatan. Oh boleh. Boleh masa darurat ni. Kita ambil je, lantak. Jangan. Kalau awak lapar, ambil makanan. Ambil roti, ambil biskut, ambil apa yang ada tu. Ni dia ambil kesempatan. Lah. Hak orang. Itu pun seeloknya kita tanda. Saya ambil roti 5 bungkus roti. Tanda. Bila pulih balik keadaan nanti, kita mari ke kedai tu. Tuan, minta maaf lah, saya waktu darurat baru ni, saya ambil roti 5 bungkus. Ini duit saya nak bayar sekarang. Kalau tuan kedai kata tak apalah, saya sedekah, jazakallahu khairan. Kalau dia kata kena bayar, kita bayar pun jazahullahu khairan. Sebab ada bekalan makanan, kita tak lapar. Jadi banyak juga cerita tu. Yang tidak mudah-mudahlah nak ambil hak orang. Soalan yang ke-12, minta nasihat dan panduan buat NGO sukarelawan yang membantu mangsa banjir. Sebab sekarang ni tular macam-macam video. Ada seorang makcik tu mengamuk. Dia kata apa mari buang barang-barang dia. Oh. Barang-barang bagus lagi, kenapa buang? Kenapa? Jadi macam-macam. Ada orang buat pula kata dia orang ni suka-suka je. Kan? Ambil barang orang campur keluar. Jadi saya bercakap bagi pihak saya. Macam mana pula pihak saya? Sebab Ana ni pernah melalui saat banjir. Yang pertama, nasihat kita kepada NGO, orang perseorangan, sukarelawan. Yang pertama sekali saya nak baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kata, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, siapa dia melepaskan kesusahan orang mukmin dalam dunia, Allah Ta'ala lepas susah dia di akhirat.
Alhamdulillah, hari ni kita pergi bantu orang susah. Orang tengah banjir, kita pergi tolong. Selamatkan dia. Lepas banjir, rumah dia dia penuh dengan seluk, dengan kotoran, dengan apa, kita pergi bersihkan rumah dia. Alhamdulillah, ini di antara melepaskan kesusahan orang mukmin. Dan Allah kata, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah Ta'ala akan beri pertolongan kepada hamba dia selama hamba dia tolong orang lain. Jadi hadis ni panjang, ana ambil dua tempat ini je. Hadis ni sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jadi kita kata jazahumullah khairah kepada semua sukarelawan yang bantu orang. Cuma bila sampai saat nak buat kerja, apa yang kita kena buat? Yang pertama, utamakan yang penting. Utama yang penting. Kita kadang-kadang kita pergi setempat, kita tengok apa yang patut dimula di sini dulu. Contohnya, rumah orang ni. Rumah dia terlalu kuat. Ini ada tempat lain ni, surau ni sedikit je. Jadi kita mula di sini dulu. Bersihkan supaya dia orang boleh berkumpul di sini. Sekarang ni dia orang duduk dalam kemah, duduk dalam macam-macam. Jadi kita utama sini sebab dia boleh buat markas. Nanti orang mari nak kumpul barang bantuan, orang mari nak buat masakan, tempat. Jadi kita kena tengok yang penting, yang mana yang utama dulu. Kemudian kita pergi kepada rumah-rumah orang. Dan perlu kepada penyelarasan. Jangan pergi satu tempat je. Saya tengok video ada seorang makcik menyeru orang supaya mari bantu rumah dia. Seminggu lagi video tu dah berputar. Jadi tak tahu bila dah rumah dia bersih lama dah, kita duk pusing yang sama. Sebab itu pentingnya ada penyelaras. Setiap qaryah, setiap kampung ada penyelaras. Markah kita di surau ke di Balaraya ke, penyelaras mari sini, NGO yang datang mari jumpa sini. Di mana tempat yang belum selesai? Mana tempat belum selesai? Jadi sebab satu anak waktu banjir dulu saya pergi melawat tengok orang suka pasang kemah tepi jalan raya. Rumah dia dalam tu. Saya kata kenapa duduk sini? Dia kata kalau saya dalam tak ada orang bawa pergi makanan, tak ada orang hantar bantuan. Duduk sini dapat banyak. Jadi sebab sebab tidak ada penyelaras. Macam eloknya penghulu kampung dia senaraikan. Rumah ni dah siap. Siap dah basuh. Rumah yang kedua, belakang orang tak nampak. Mari kita pergi ramai-ramai. Kemudian apa yang patut kita buat? Yang kedua, yang ketiga, hendaklah cermat ketika membersih. Cermat. Dia banjir ni bukan macam kebakaran. Banjir tak sama dengan kebakaran. Bila kita pergi, banjir kita tengok setakat mana. Kalau rumah dia lumpur terlalu banyak, semua barang kena keluar. Kalau rumah dia masuk air sikit je, setakat lutut je, boleh je, pinggan mangkuk dia tak payah dikeluarkan. Kan? Kita letak di tempat yang tinggi, kita basuh di bawah, nanti kita letak situ balik. Sebab ada setengah ada dalam video tu makcik tu marah. Dia kata barang-barang dikeluar ada semua sekali. Saya tak tahu situasi. Tapi pengalaman kita, kalau rumah tu kotor, masuk seluk kuat, semua barang kena angkut keluar rumah. Baru boleh basuh. Ni pengalaman kita lah. Anda tengok NGO ni kadang-kadang dia perlu kerjasama dengan tuan rumah. Makcik, ni kita nak basuh sini ni. Apa barang yang patut dikeluarkan. Dia ada sekali senang kita tengok ni. Tapi kadang-kadang tuan rumah ni bakhil. Itu masalah. Semua barang dia nak belaka. Kain buruk dia patut keluar, campak je. Tak boleh ni saya. Boleh basuh. Nanti kita nak buat kesak kaki buat apa. Kalau hak tua ada macam ni, puak-puak saya kata balik biar dia buat sendiri. Banyak sangat dia punya songe, kata orang banyak kerana sangat, penat juga. Jadi kita kena, orang panggil kena ada timbang tara lah di antara tuan rumah dengan ni. Tapi kita kena tengok kalau perlu diangkat semua, tuan rumah dia akan senang. Makcik kami nak keluar semua ni, keluar tak sini dulu. Letak di setempat. Jangan pula mari lepas pada orang cuci dia mari tengok rumah dia bersih, barang dia kat luar marah pula. Apa letak di luar ni, barang bagus ni, barang baik ni. Habis macam mana kita nak bersih rumah awak? Susah. Saya satu hari pihak tentera Malaysia ni, angkatan tentera mari dengan lori dia, dengan pasukan dia kata ustaz saya nak bersih balai sah lama tu.
Dalam tu banyak kitab. Jadi kita kalau kita ada dokumen penting, kitab-kitab yang penting kena ambil perhatian. Jangan bagi NGO besar masuk. Sebab mereka kerja dia nak angkut semua sekali. Pada waktu tu kalau kita angkut sikit-sikit masih boleh ada benda yang boleh diselamatkan. Kita tak boleh nyalahkan mereka. Mereka nak bersihkan tempat. Bukan dia mari kerja nak simpan buku-buku kita tu, dia nak bersihkan tempat. Jadi dia angkut semua keluar. Kalau kita ada kata-kata di sini ada dokumen penting, jadi kita jangan bagi orang masuk. Kita panggil 2-3 orang sukarelawan sekali dengan kita pergi. Sempat menyelamatkan dokumen-dokumen, buku-buku yang sangat berharga. Jadi itu pengalaman kita lah. Masa bila mari pasukan yang besar, dia akan angkut semua sekali. Jadi bila angkut semua tu, yang kering pun masuk lari juga lah. Jadi bukan jangan salah orang, salah kita, tuan rumah ni kena menyelaraskan perkara ini. Yang ketiga, perlu jujur, jangan diambil barang tuan rumah. Yalah, muka rumah orang bergelimpangan kan, pecah almari macam-macam. Kadang-kadang kita jumpa barang-barang jangan diambil, itu hak orang. Jangan buka aib tuan rumah, jangan duduk ambil gambar, rumah ni masih baiklah kena banjir, kalau tidak memang bersepah. Jangan, itu mengaibkan. Kita kata sampah ni masuk dalam rumah lah, kan? Sampah ni masuk dalam rumah lah, kita jangan buka. Dan nasihat kesihatan. Sahabat saya Dr. Suhazli, dia ada keluar video, dia kata masalah bila berlaku banjir ni dibimbangi berlaku kes kencing tikus. Itu bahaya. Dia kena ambil juga langkah-langkah kesihatan dan keselamatan. Pakai glove, pakai sarung tangan, pakai boot, pakai alat-alat yang boleh menyelamatkan. Jadi semua itu termasuk dalam perkara-perkara yang baik. Jadi kita kata pihak yang nak membantu orang kena ada SOP. Pihak tuan rumah juga kena ada SOP. Jangan bila orang angkat tolong keluar barang dia marah balik pula kita. Larilah kita kalau macam ni. Jadi kita kata orang nak bantu pun kena ada cara. Tuan rumah pun janganlah terlalu bakhil sangat sampai semua barang tak boleh keluar. Habis macam mana saya nak cuci rumah? Banyak juga cerita kan. Jadi baiklah setakat itu dululah untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua, insya-Allah. Jadi tengoklah keadaan. Kelantan sudah berpindah ke fasa 4. Alhamdulillah, mungkin surau-surau dan masjid dibenarkan untuk berkuliah, maka mungkin akan berlaku perubahan jadual kepada kuliah kita ni, mungkin berlaku. Saya tak strict di sinilah. Ana ada jadual di masjid bandar ada, kuliah jemputan ada. Jadi tapi selepas maghrib tu insya-Allah kita tengok keadaan, dari semasa ke semasa kita akan keluarkan jadual. Yang saya bimbangnya mungkin kita tak boleh kuliah subuh hari-hari lagi lah. Sebab bila dah kena pergi kerja pukul 8 dah ada di pejabat. Macam mana kita nak kuliah subuh? Jadi insya-Allah jadual itu akan berubah. Yang pentingnya majlis ilmu dapat diteruskan, insya-Allah. Jadi setakat itu dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.